Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tahun ini kita masih lagi berkesempatan untuk bertemu bulan Ramadan, di mana dalamnya terhimpun 1001 kebaikan dan keberkahan. Baik, dalam waktu kurang daripada 10 minit yang singkat di Cafe Ramadan, kita terlebih dahulu akan mengupas topik yang mungkin agak asas, tapi insya-Allah bermanfaat untuk kita sama-sama recall ataupun refresh pengertian Ramadan dan juga mungkin untuk membantu saudara Islam baharu kita. Jadi tidak lengkap untuk saya temani anda tanpa bintang ilmuwan pada episod kali ini. Saya kenalkan kepada anda Ustazah Nordiran Idris. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustazah? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Cafe Ramadan untuk episod pertama kali ini Ustazah. Ya. Okey Ustazah, macam saya katakan tadi, kita nak berfokus kepada topiknya asas dulu. Mungkin Ustazah boleh kongsikan kepada saya dan juga penonton Cafe Ramadan pengertian Ramadan terlebih dahulu Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, kita berpeluang bertemu dengan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman dan juga oleh orang-orang yang sentiasa mengharapkan keampunan dan ganjaran Allah SWT. Baik, Ramadan ini berasal daripada perkataan Ramadha, iaitu diambil dari perkataan Ramadha, iaitu semakin panas orang yang berpuasa itu, iaitu hangat organ perutnya kerana terlalu haus. Manakala Qurtubi mentafsirkan juga dinamakan Ramadan kerana ia seakan membakar dosa melalui amal-amal soleh. Okey, itu pengertian Ramadan. Saya harap penonton Cafe Ramadan dah fahamlah apa yang dimaksudkan dengan asas Ramadan itu sendiri. Dan Ustazah, kita tahu bulan Ramadan ialah penghulu segala bulan. Kita kata bulan yang paling baik lah. Jadi Ustazah, apa keistimewaan Ramadan ini sendiri berbanding bulan-bulan yang lain? Baik, bulan Ramadan ini Allah pilih untuk muliakan bulan Ramadan ini daripada 11 bulan yang lain. Antara kelebihan bulan Ramadan ni, kalau kita tengok, satunya adalah bulan diturunkan Al-Quranul Karim, di mana pada bulan Ramadan juga diturunkan kitab-kitab Allah yang lain. Yang kedua, bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan keampunan. Kalau kita tengok ya, bulan Ramadan awalnya rahmat, keduanya keampunan, ketiga pembebasan daripada neraka. Manakala bulan Ramadan juga adalah bulan barakah, di mana telah datang bulan Ramadan, bulan penuh barakah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu syurga dibuka, manakala pintu-pintu neraka ditutup, serta para syaitan dibelenggu dan diikat. Dan pada malam itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kata nak tengok daripada berkahnya bulan ini, berbezanya daripada bulan-bulan yang lain, daripada hadis ni lah, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, syaitan dibelenggu, diikat, tidak mengganggu anak Adam. Dan juga pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang fadilatnya lebih daripada 1000 bulan. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutlah, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Okey, jadi untuk bulan puasa, bulan Ramadan ni kita sama-sama kena rebut pahala lah, betul Ustazah ya? InsyaAllah. Okey Ustazah, itu kita kupas tentang Ramadan. Apa pula kelebihan berpuasa kepada umat Islam Ustazah? Baik, kalau kita tengok ya, kelebihan berpuasa pada bulan Ramadan ni sebagaimana ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bulan ini di mana siapa yang berpuasa, la'allakum tattaqun. Kalau kita tengok sifat tattaqun ini, di mana kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, iaitu orang yang bertakwa ini orang yang percaya kepada alam ghaib, mendirikan solat, menginfakkan rezekinya kepada fisabilillah, dan juga ditambah dengan perintah berpuasa pada bulan Ramadan ini, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Dan kelebihan berpuasa pada umat Islam juga, di mana disebut Ramadan ini pengampunan dosa. Maknanya
Ramadan ini dengan Ramadan yang akan datang itu adalah pengampunan dosa. Di antaranya selagi mana seseorang itu tidak melakukan dosa besar. Baik, kalau kita tengok terdapat banyak sangat kelebihan pada bulan Ramadan ini, iaitu pahala yang tidak terhingga. Disebut ganjaran pahalanya yang tidak terhingga, 10 hingga 700 pahala. Banyak sangat. Dan ada dua kegembiraan, iaitu kalau kita tengok dalam hadis, sesungguhnya Allah berfirman, puasa adalah untukku. Hadis pula Allah berfirman, maaf ya tadi, puasa adalah untukku dan aku sendiri yang membalasnya, dan bagi yang berpuasa akan mendapat dua kegembiraan. Puasa ni Allah yang bagi pahala. Jadi kalau kata amalan lain ada gandaan, tapi puasa ini Allah yang mengurniakan pahala, mengurniakan ganjarannya. Dan kalau kita tengok je, orang yang berpuasa ini akan disediakan satu pintu syurga, iaitu Ar-Rayyan, di mana pintu ini akan diseru, wahai orang-orang yang berpuasa, masuklah kamu mengikut pintu ini. Dan pintu ini akan masuk orang-orang yang berpuasa dan akan ditutup. Tidak dibenarkan orang yang tidak berpuasa untuk melalui pintu Ar-Rayyan ini. Itulah kelebihan berpuasa. Dan kita tengok ya, kelebihan berpuasa bulan Ramadan juga, doanya sangat mustajab. Di mana kalau kita tengok doa yang sangat mustajab daripada hadis yang menyebut bahawa doa yang tidak tertolak ni pemimpin yang adil, orang yang berpuasa dan juga musafir kan. Baik, tiga golongan orang yang dizalimi, Baik, 7 benteng daripada maksiat. Maksudnya puasa yang seterusnya seterusnya benteng daripada maksiat. Ibadah puasa melatih sifat sabar dan menjadi benteng yang melindungi diri seseorang daripada melakukan perbuatan keji. Kerana kalau kita tengok sebenarnya apabila berpuasa ini, syaitan ni dia akan melalui darah-darah kita. So apabila berpuasa akan menyempitkan saluran untuk syaitan itu bergerak. Jadi sebab itu dikatakan puasa itu adalah perisai juga. Sebab itu kalau kata sesiapa yang tidak boleh mengawal nafsu, maka berpuasalah, dinasihati berpuasa. Ustazah, kalau kita tengok sekarang ni kita masih di awal Ramadan, mungkin ada yang kurang faham lagi konsep niat berpuasa, jenis-jenisnya. Mungkin Ustazah boleh huraikan juga. Baik, berpuasa di bulan Ramadan ni mengikut mazhab Syafi'i, kita ada dua puasa. Ada dua niat. Satu, kita boleh niat iaitu sebulan ataupun niat setiap hari. Kalau sebulan, nawaitu sauma syahri Ramadana kullihi lillahi ta'ala. Boleh niat untuk sebulan. Maknanya pada malam Ramadan yang pertama kita terus berniat untuk sebulan. Manakala kalau niat harian, seperti selalu kita niatlah, nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazi sanati lillahi ta'ala. Okey, baik Ustazah, itu niat berpuasa. Mungkin Ustazah boleh kongsikan di minit-minit akhir untuk kita kongsikan kepada penonton Cafe Ramadan perkara-perkara Ustazah yang membatalkan puasa. Baik, perkara yang membatalkan puasa selalu yang kita diajar daripada sekolah lagi lah tentang batal puasa ini. Pertamanya apabila meninggal sesuatu, memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Ya, masukkan sesuatu dalam rongga seperti kubur, dubur ataupun rongga mulut, halkum dan juga hidung dan juga korek telinga. Tapi ada khilaf di sini. Tapi walaupun khilaf, kita digalakkan untuk mengelaklah daripada melakukannya khilaf tersebut. Itu adalah satu perkara yang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua adalah muntah secara sengaja. Maknanya saja jolok tangan ke muntah ke, maka itu adalah batal puasa. Maka yang ketiga adalah bersetubuh di siang hari, maka itu juga membatalkan puasa. Mengeluarkan air mani secara sengaja dan juga tiba-tiba gila ataupun pengsan, sebab itu juga membatalkan puasa. Termasuk juga murtadlah, kerana puasa ini adalah untuk orang Islam. Jadi ini antara perkara yang membatalkan puasa, namun ia adalah tertakluk kepada keadaan fizikal atau kesihatan seseorang jugalah. Okey Ustazah, untuk adab berpuasa secara keseluruhannya lah, kita nak tahu apa ada adab yang perlu ditekankan Ustazah ketika kita berpuasa. Mungkin ada antara kita terlepas pandang. Baik, antara adab yang besar bila berpuasa ni,
kita dalam Allah ni, dia punya kasih kepada kita kan, dia fardukan Ramadan ini untuk berpuasa. Tetapi ada lagi perkara-perkara sunat yang perlu dilakukan. Dan dalam sunat tu ada adab lagi. Ada adab untuk mendapatkan pahala tu lebih sempurna. Kalau kita tengok adab yang pertama ya, mana adab berpuasa ini memelihara lidah. So pastikan kita menjaga lidah dengan sebaiknya, tidak mengumpat, tidak mencarut, tidak mencerca ataupun tidak mencaci. Jaga percakapan ya, jaga percakapan, jaga lidah. Yang kedua, apabila diajak apabila berpuasa, apabila nak bergaduh ke apa semua, sebut ini shaimun, aku berpuasa. Okey, Ustazah, baik, itu dia perkongsian yang singkat namun saya rasa cukup padatlah. Saya rasa penonton Cafe Ramadan pun tak puas, tapi insya-Allah kita akan ada episod kedua masih lagi bersama dengan Ustazah Nodiran Idris untuk kita kupas mengenai pengisian ataupun amalan yang boleh dilakukan sepanjang bulan puasa. Terima kasih Ustazah kerana sudi bersama dengan saya untuk kita kupas sedikit mengenai asas-asas bulan Ramadan. InsyaAllah kita jumpa lagi di Cafe Ramadan untuk episod kedua bersama dengan Ustazah Nodiran sekali lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum.